Dalam video ini, kami akan menerangkan The Mermaid Lake of the Day. Filem ini mengisahkan tentang bidadari air yang jatuh cinta dengan tunang wanita. Dia kemudian bertujuan untuk menyimpan dia sendirian di kerajaan bawah airnya, di mana dia dikutuk untuk menghabiskan keabadian. Adakah lelaki itu akan melarikan diri dari peri air? Jom ketahui di The Mermaid Lake of the Day. Filem ini bermula dengan memaparkan mitos tentang sumpahan ikan duyung di tasik. Berbeza dengan legenda ikan duyung, yang badannya separuh manusia dan separuh ikan, ikan duyung di sebuah tasik di Rusia berbentuk seperti semangat mengembara. Dia memakai gaun putih dengan kulit pucat seperti mayat dan rambut perang lusuh. Ikan duyung suka menyebarkan ketakutan kepada setiap lelaki yang datang ke tasik. Pujuk mereka dengan bentuk daripada seorang wanita yang cantik. Setiap lelaki yang berenang di tasik akan menemui ajalnya. Ikan duyung akan mengheret mereka ke dasar tasik yang gelap. Suatu ketika di tengah malam, seorang wanita sedang mencarinya keberadaan suami. Wanita itu datang ke tepi tasik dan melihat suaminya berdiri di atas tepi jeti, menghadap tasik. Dia segera menghampirinya dan terkejut apabila melihatnya mata menjadi hitam. Si suami kemudiannya melemparkan dirinya ke dalam tasik, tetapi matanya berubah menjadi normal. Wanita cuba menarik suaminya keluar dari air. Percubaannya berjaya, dan mereka berpelukan untuk sementara. Tetapi tidak lama kemudian, bunyi aneh datang dari arah tasik, dan mengejutkan perkara berlaku. Wanita itu tiba-tiba melantun ke belakang, seolah-olah ada kuasa yang tidak kelihatan menariknya ke dalam tasik. Ketika suaminya hendak membantu, kelihatan tangan misteri yang berkulit pucat cuba untuk menariknya juga. Walaupun telah berusaha sedaya upaya, lelaki itu masih tidak dapat. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Menyelamatkan isterinya dan hanya mampu lihat dia ditarik ke dalam tasik. 20 tahun kemudian, Roma mengajar teman wanitanya, Marina, untuk berenang di kolam. Marina berpegangan pada tepi kolam sementara Roma melatihnya dengan sabar. Keakraban antara mereka bertukar menjadi lebih intim. Roma menarik badan Marina, memeluk wanita molek itu, dan menciumnya. Momen intim Roma dan Marina terpaksa berakhir selepas Ilya, salah seorang kawan Roma, tiba-tiba muncul dan terjun ke dalam kolam renang. Ilya mencabar Roma untuk berenang bersaing dengannya. Roma bersetuju dan meminta Marina berpegang teguh di tepi kolam sementara dia dan Ilya bertanding. Tetapi Marina tidak mendengar cakap Roma. Dia dengan yakin melepaskan genggamannya dan mula berenang. Tetapi tiba-tiba dia kehilangan kekuatan dan hampir lemas. Mujurlah Roma bergegas menyelamatkannya. Selepas kejadian itu, Roma dan Marina bergaduh apabila mereka pulang. Roma tidak mahu meneruskan pergaduhan dan menerima jemputan Ilya untuk keluar, manakala Marina meluangkan masa bersama Roma kakak, Olga. Ilya kemudiannya mendapat idea untuk mengadakan pesta bujang sejak Roma dan Marina secara rasmi bertunang. Kerana segala-galanya adalah dadakan, Ilya belum pernah masa untuk menyewa hotel. Dia bertanya kepada Roma jika ada tempat untuk mereka mengadakan pesta. Roma berkata keluarganya memiliki rumah di tepi tasik. Ayahnya memberikan rumah itu sebagai hadiah pertunangannya. Ilya bersetuju walaupun Roma kelihatan tidak berpuas hati kerana dia sudah lama tidak berada di rumah itu. Ilya dan Roma tiba di rumah di tepi tasik. Rumah itu kelihatan berhantu. Ilya kelihatan kecewa, tetapi mereka sudah berada di sini. Rumah itu ternyata adalah rumah yang sama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang mengalami kejadian malang akibat sumpahan ikan duyung di tasik. Suami isteri itu tiada selain daripada ibu bapa Roma dan Olga. Roma dan Ilya menggeledah rumah, mencari fius elektrik. Memandangkan ia tidak ditemui di mana-mana, Roma menganggap bahawa fius itu mungkin berada di ruang bawah tanah. Mereka pergi ke ruang bawah tanah, yang ternyata ditenggelami air rembesan tasik. Mereka akhirnya menemui fius untuk menghidupkan elektrik di rumah lama itu. Tidak lama kemudian, rakan-rakan Roma yang lain mula tiba di lokasi. Apabila malam semakin larut, beberapa wanita menggoda yang telah disediakan oleh Ilya akhirnya tiba. Salah seorang gadis cuba memikat Roma, tetapi dia mengabaikannya. Dia tidak ada mood selepas itu bergaduh dengan Marina. Roma kemudian keluar dan memberitahu rakan-rakannya untuk berseronok. Dia berjalan menuju ke tasik dan mula berenang. Roma merasakan pergerakan dari dalam tasik. Pada mulanya lambat, dan kemudian ia menjadi lebih kuat dan kuat.
Roma yang ketakutan bergegas keluar dari tasik. Tetapi dia terkejut dengan kehadiran seorang wanita berpakaian putih yang basah kuyup dan menyikat rambutnya. Berambut perang wanita menghampiri Roma. Daripada takut, Roma mengambil langkah lebih dekat seolah-olah dia sedang dilemparkan. Roma menutup matanya, dan dia didorong oleh beberapa kuasa ajaib, dan mereka bercium. Selepas ciuman itu, wanita itu mendedahkan dirinya yang sebenar. Dia adalah ikan duyung, dan Roma kini telah dikutuk. Keesokan harinya, rakan-rakan Roma mencarinya dan mendapati dia terbaring di rumput berhampiran jeti. Roma tidak ingat mengapa dia terjatuh. Sedang tidur di tepi tasik. Mereka bergegas pulang ke rumah. Tetapi Ilya menemui satu sikat kayu lama tempat Roma berbaring. Dia mengambilnya kerana menyangka sikat itu milik Marina. Apabila dia pulang ke rumah, Roma menghadiahkan Marina sebuah keua untuk menggembirakan tunangnya. Roma adalah teringat peristiwa aneh di tasik malam tadi. Dia masih memikirkan tentang sosok wanita yang ditemuinya di situ. Dia sangat ingat bahawa mereka pernah bercium, dan selepas itu, dia tidak ingat apa yang telah berlaku. Prestasi Roma di kolam merosot, dan jurulatihnya memberi amaran kepadanya. Roma bergegas ke bilik air untuk membilas selepas latihan berenang. Beberapa siri kejadian aneh berlaku. Pilih pancuran air tiba-tiba dimatikan semasa dia sedang mencuci rambutnya, dan dia merasakan kehadiran seseorang berdekatan, walaupun dia bersendirian di dalam bilik mandi. Roma menganggap itu hanya halusinasi dan pergi ke bilik persalinan. Satu lagi keanehan berlaku. Roma mendengar suara garau seorang wanita berkata, "Awak sayang saya," dari belakang. Dia kemudian berpaling, tetapi tiada sesiapa di situ. Peristiwa pelik berterusan. Dia pulang menggigil kesejukan, dan semasa dia memanaskan diri di bawah selimut, dia merasakan tangan seseorang membelai tapak kakinya. Dia menyangka itu Marina dan menyuruhnya pergi. Oleh kerana ia tidak berhenti, dia marah lalu bangun, hendak memarahi Marina. Tetapi, tiada sesiapa di situ, dan Marina baru sahaja masuk bilik dengan beberapa ubat. Marina memberitahu Olga situasi Roma melalui panggilan Skype. Dia juga menunjukkan kepadanya sikat kayu lama yang ditemuinya di dalam baju Roma selepas dia pulang ke rumah. Olga kelihatan biasa dengan sikat itu. Dia pasti telah melihatnya di suatu tempat. Olga kemudian membuka fail lama kepunyaan ibu bapanya dan menemui foto lama dengan sikat di situ, berbaring di atas meja. Malam itu, Marina mengintip Roma, yang sedang mandi. Dia terkejut dengan kemunculan tangan berkulit pucat yang hendak mencengkam leher Roma dari belakang. Selepas Roma keluar dari bilik mandi, dia ingin mengesahkan siapa yang berada di bilik mandi bersamanya sebelum ini. Tetapi tiada sesiapa di situ, dan dia menemui sikat kayu lama di dalam tap mandi. Dia mengambil sikat keluar dari tap mandi, dan tiba-tiba kepalanya ditarik ke dalam air. Marina bangun, dan semua yang dia lihat adalah mimpi. Pertandingan renang telah diadakan pada hari berikutnya. Roma masih yakin untuk mengambil bahagian dalam perlumbaan walaupun keadaan badannya belum pulih sepenuhnya. Satu halusinasi menimpa dia sambil berenang ke garisan penamat. Suasana di kolam renang serta-merta berubah, seperti keadaan di tasik. Dia panik dan segera keluar dari air. Ketika dia berada di jeti, sosok wanita misteri itu muncul semula. Tubuh Roma terbaring kaku di jeti, tidak dapat bergerak, manakala wanita itu duduk bertentangan dengannya dengan rambutnya mengalir menutupi mukanya. Wanita itu bertanya lagi, "Awak sayang saya?" Roma segera menjawab tidak. Wanita itu kelihatan marah dan menunjukkan susuk tubuhnya yang sebenar. Roma menjerit ketakutan dan tiba-tiba menyedari bahawa itu semua adalah halusinasi. Dia berada di tepi kolam, sukar bernafas kerana hampir lemas. Roma segera dikejarkan ke hospital. Di sana, dia juga memberitahu Marina, Olga dan Ilya apa yang berlaku kepadanya di tasik termasuk ketika dia mencium seorang wanita misteri. Marina tidak dapat menerima bahawa Roma melakukan perkara itu. Dia meninggalkannya. Roma segera mengejar tunangnya ke lorong kosong. Roma kemudian melihat Marina memasuki sebuah bilik. Tetapi apabila dia mendapat ke bilik, dia tidak menjumpai Marina di mana-mana. Dia sebaliknya dikunci di dalam, dan suasana dalam bilik tiba-tiba bertukar muram. Dia mendengar bunyi pelik dari timbunan kain di atas lantai. Kerana ingin tahu, dia menghampiri lipatan kain, dan tiba-tiba sosok sebenar duyung itu muncul, merangkak ke arahnya, dan cuba menerkamnya.
Dia menjerit histeria, dan nasib baik Ilya, Marina, dan Olga menemuinya. Olga mengambil inisiatif untuk membawa Roma ke rumah keluarga mereka di tepi tasik untuk mencari petunjuk tentang roh yang mengembara. Tetapi sebelum itu, mereka singgah kepadanya rumah ayah. Bapanya kemudian menceritakan kisahnya. Dia mengalami peristiwa seperti Roma, tergoda dengan ikan duyung yang cantik. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari sumpahan ikan duyung adalah dengan berkorban kehidupan manusia, sama seperti yang dilakukan oleh isterinya. Mereka kemudian meneruskan perjalanan ke rumah di tepi tasik. Hari sudah subuh ketika mereka tiba di sana. Roma berehat di dalam rumah sementara Marina mengambil air perigi. Olga dan Ilya memutuskan untuk menyiasat tasik itu. Ilya menyelam ke dasar tasik, cuba mencari apa yang ada di bawah sana. Dia menjumpai batu nisan di dasar tasik. Ketika Ilya hampir naik ke permukaan tasik, tangan berkulit pucat mula muncul dan mencuba untuk menariknya kembali ke dalam tasik. Tetapi dia tidak berputus asa dan berenang sekuat mungkin. Akhirnya, Ilya berjaya keluar dari air. Di tepi jeti, Ilya memberitahu Olga bahawa batu nisan itu di dasar tasik itu diikat dengan nama Lisa Grigorieva. Sementara itu, Marina mengikut wanita memasuki sebuah pondok kecil berhampiran rumah. Dia kemudian menyedari bahawa itu adalah mezbah untuk memanggil roh. Wanita yang duduk membelakangi Marina kelihatannya sedang menjampi, dan dalam sekelip mata, lilin di pondok dinyalakan bersama. Sebaliknya, Roma, yang sedang berehat di dalam rumah kelihatan terjejas oleh upacara itu. Marina menghampiri wanita itu, dan ternyata dialah wanita itu ikan duyung. Marina terkejut dan cuba menyelamatkan dirinya dengan merangkak di atas lantai menggunakan kedua-dua siku. Tetapi, ikan duyung berjaya mengejar. Dia naik ke badannya, memejamkan matanya, kemudian berkata, "Berikan saya cintamu." Selepas berjaya melarikan diri, Marina pulang ke rumah dan mencari Roma. Dia mendapati dia sedang duduk di atas kerusi. Kemudian tiba-tiba, kerusi Roma melantun ke belakang. Dia terjatuh, badannya kemudian tertarik oleh kuasa halimunan yang mengheret lelaki ke ruang bawah tanah. Marina menarik Roma, tetapi ikan duyung itu muncul semula dari dalam ruangan bawah tanah. Marina kemudiannya menendang ikan duyung itu dengan sekuat hati. Usahanya tidak sia-sia, Rom berjaya melarikan diri daripada serangan hendap ikan duyung, dan Ilya, yang baru sahaja memasuki rumah bersama Olga, segera menutup pintu ke ruang bawah tanah. Mereka kemudian membincangkan cara melepaskan sumpahan ikan duyung. Marina mendapat idea untuk melakukan ritual seperti yang dilihatnya petang tadi. Ketiga-tiganya bersetuju. Ilya berkawal di luar pondok, manakala Marina masuk semula ke dalam. Dia mula melaungkan mantra yang dia dengar tadi. Semangat Lisa datang, tetapi sebaliknya, dia mengusik Ilya dengan soalan yang sama seperti yang biasa dia lakukan kepada lelaki lain. Ilya berkata bahawa dia suka dia. Satu sumpahan tercipta lagi. Roma tiba-tiba berkhayal dan cuba membuka ruang bawah tanah. Tetapi tindakannya dihalang oleh Olga. Roma kemudian menyerang Olga, cuba membunuhnya. Marina, yang telah menyelesaikan ritualnya, mengangkat cermin bulat, dan roh Lisa muncul dari pantulannya. Marina menoleh ke belakang, tetapi tiba-tiba, seseorang membenamkan mukanya ke dalam tub mandi yang berisi air, dan ketika itulah dia melihat kilasan masa lalu kehidupan Lisa. Lisa Grigorieva pernah menjadi seorang gadis yang cantik yang tinggal berhampiran tasik. Dia ada tunang, tetapi tunangnya mengkhianatinya dan berkahwin dengan wanita lain. Lisa yang marah membunuh lelaki itu dengan serpihan kaca dan kemudian membunuh diri dengan terjun ke dalam tasik. Adegan kembali kepada Roma, yang bertemu dengan Ilya, yang matanya telah menjadi hitam. Roma cuba membuka pintu pondok berkunci dengan kapak. Apabila pintu berjaya dibuka, api telah memenuhi seluruh bilik, dan terdapat ramai figura Marina di sana. Itu tipu daya ikan duyung. Tetapi Roma dapat mengenali Marina yang sebenar dengan nalurinya. Roma mencium Marina, dan ikan duyung itu menjerit memuji. Cermin besar di pondok itu berkecai apabila batu nisan Lisa Grigorieva retak. Roma dan yang lain menyangka sumpahan ikan duyung akhirnya hilang kerana Ilya telah kembali normal. Mereka mahu meninggalkan rumah itu. Tetapi Ilya masuk semula ke dalam rumah, cuba membuka pintu bawah tanah. Roma segera mengejar Ilya ke ruang bawah tanah dan mendapati mayatnya terapung di ruang bawah tanah yang ditenggelami air.
Roma turun ke dalam air, cuba mencapai badan Ilya, tetapi kemudian badannya hilang seperti jika ditelan bumi. Suara misteri bergema di ruang bawah tanah dan ikan duyung muncul semula dari air, menarik badannya. Nasib baik, Olga dan Marina tiba tepat pada masanya untuk menyelamatkan Roma. Mereka bertiga bergegas pergi, Tetapi semangat Lisa masih menghantui mereka. kereta mereka tiba-tiba rosak turun di tengah-tengah hutan. Roma keluar dari kereta untuk memeriksa enjin, tetapi tiba-tiba air membanjiri kereta semasa Olga dan Marina masih berada di dalamnya. Roma cuba menyelamatkan mereka dengan memecahkan cermin kereta. Roma sedar bahawa sumpahan itu belum berakhir, dan dia kembali ke tasik, berniat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Marina. Marina dan Olga mengejarnya, tetapi Olga memukul kepala Marina di tengah jalan sehingga dia pengsan. Olga mahu mengorbankan Marina untuk menyelamatkan abangnya. Roma, yang sudah berada di tepi tasik, bertemu ikan duyung dan berkata dia mencintainya. Tetapi ikan duyung itu tahu dia berbohong dan mencekiknya. Olga menyimpan Marina di ruangan bawah tanah. Dia kemudian melakukan ritual yang sama seperti yang dilakukan Marina. Tanpa diduga ayahnya muncul, dia kemudian merayu Olga untuk melepaskan Marina pergi. Puteri duyung akhirnya muncul. Bapa Olga menyuruh ikan duyung mengalihkan kutukan Roma kepadanya. Melihat peluang, Marina cuba melarikan diri dan mengambil gunting Olga. Ikan duyung segera menyerang bapa Olga dan menariknya ke dalam air. Selepas mencari ayahnya di dalam air, Olga turut tertarik dan hilang dalam air. Nasib baik, Marina berjaya membebaskan dirinya dengan memotong rambut ikan duyung itu. Marina kini menyedari bahawa Roma tidak mengorbankan dirinya dan berlari ke tasik. Di sana dia menemui Roma terbaring di jeti dalam keadaan separuh sedar. Dia memberitahu Roma bahawa, sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.